Jadi sebelum kita jawab soalan-soalan yang dikemukakan, kita lancarkan kutipan derma untuk tabung dakwah Masjid As-Salam kita ni. Saya diwakilkan oleh Nazir Masjid. Mana petugas? Ada petugas tak? Ada? Tak ada. Dekat bawah lagi kan budak-budak tu nanti tengok dalam. Dia akan naik. Okey, dia akan naik. Sekarang tukang kutip petugas dia bawa kat gini naik. Sambil-sambil kita dengar soalan sambil menderma. Faham tak? Bukan wajib, sunat saja. Soalan, orang yang baca sampai bergoyang-goyang kepala dalam sembahyang sah atau tidak? Goyang kepala bukan sikit tapi kuat sangat. Geleng-geleng, lepas tu nya angguk-angguk. Baik. Dalam sembahyang dia baca gerak kepala. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata ulama dalam kitab fiqh, sedikit dimaafkan. Jangan disengajakan. Sengaja haram kerana bermain-main. Tapi kalau banyak dan memang boleh dia kontrol benda tu, bukan tabiat dah, membatalkan sembahyang. Maliki yaumiddin. Tak boleh. Tu bukan sembahyang lah tu. Nampak? Tu dipanggil fisioterapi. Nak betul kau. Tapi kalau tabiat dia dah, dimaaf pada syarak. Macam mana tabiat? Dalam sembahyang dia kena gerak-gerak kepala, di luar pun gerak kepala juga. Nampak? Umpamanya dalam sembahyang Maliki yaumiddin, banyak tak batal. Sebab apa? Tabiat tak boleh berobat dah. Sebab gigi kedai gitu juga. Nasi satu bungkus, gitu. Tapi dalam sembahyang gerak kepala, cakap dengan makhluk, molek pula duduk diam. Ni masalah. Banyakkan digerak sedikit kerana nak membetulkan bacaan, nak mendapatkan tajwid yang terbaik, maka dia bergerak sedikit, tak ada masalah. Dan sebaik-baik ialah berdiam diri. Soalan seterusnya, bolehkah saya baca Quran dalam tulisan Romawi dan bukan dalam Arabik? Kerana saya rasa was-was dan tiada tajwid yang betul untuk membacanya. Jumhur ulama mengharamkan kita tulis Quran dalam bentuk Romawi. Mana sutir Quran, sebiji Quran dengan bentuk Rumi, haram. Adapun kita bukan tulis satu Quran, tapi untuk belajar mengeja sahaja, untuk membantu, diharuskan pada syarak. Bagi mereka yang memang tak boleh lagi nak sebut hak Jawi ni, boleh ambil lah. Umpamanya dia kata wama, dia boleh tulis dengan wa dan ma, artinya wa ma. Itu boleh. Jangan tulis satu ayat tu, satu ayat atau satu surah dengan Romawi, kerana dia akan melarikan bacaan yang sebenar. Hanya boleh untuk permulaan bagi orang yang tak kenal langsung huruf-huruf Jawi. Tapi ada juga ulama pertikai, siapa yang tak kenal langsung pun boleh belajar terus kepada Jawi, kerana kita dulu pun bukan kenal juga. Kita belajar Jawi direct, alif ba ta sa, akhirnya boleh kenal juga. Sebab tu dalam masalah ni ramai ulama tidak mengizinkan menulis dalam bentuk Rumi. Soalan seterusnya, anak perempuan saya umur setahun. Baru ni isteri menyedari air kecilnya keluar dari pamper masa kami dalam kereta. Tapi saya tak jumpa kesan air kecil. Soalnya sekiranya air kecil tersebut kena kasih, bagaimana nak cuci? Sekiranya air kecil itu telah kering, apakah batal pakaian yang terkenanya tetapi tetap akan menjadi najis? Guana dia ni. Gini, anak dia umur setahun, kecing atas seat kereta, daripada pamper serat kena basah di seat kereta. Bini dia khabar ke suami, suami pun pergi tengok esok, kering dah, tak nampak kat mana. Baik, jawapan dia gini, bila kena air kecing, sahih dah kena. Lepas tu bila kita nak basuh telah kering, dia panggil najis hukmi. Najis hukmi ni tak payah kita basuh
Sekadar jiru sekali lalu air. Contohnya anak kita kecil dekat pintu depan. Pagi sebelum pergi hantar dekat nursery kita nak masuk office. Jadi kita tengok air kecil dia, kita pun angkat anak tukar pamper, air kecil nak balik office sekarang pukul 6 kita basuh. Faham tak? Bila kita balik sekarang pukul 6 petang dia sudah kering. Dalam fiqh dia panggil najis juga. Tapi najis hukmi. Zat tak ada dah. Hukumnya ke mana? Maaf. Tak ada maaf bagimu. Wajib basuh. Cuma basuh tu ringan. Ambil air sekali, jiruh. Gitu je. Faham? Baik. Masalah kena pada seat kereta gitu juga. Ambil air. Katakan di sini tempat dia. Besar 1 inci. Ambil air sekolah, jiruh di atas seat kereta. Biar basuh 1 kolek. Lepas tu nak suruh air lalu tak boleh. Basuh 1 seat. Ambil kain yang bersih, tekuk begitu. Bila tekuk begitu, nak lembablah bahagian yang ni, biar sampai kering sahaja. Bila kering, selesai masalah. Kena pula di tubuh kita basah atau kering, tidak lagi berjangkit najis. Telah pun sahih pembasuhannya. Faham? Soalan seterusnya. Dalam solat adakah bacaan imam adalah bacaan makmum? Apakah makmum apabila makmum dengar dari awal hingga akhir? Contohnya Fatihah dan salam imam yang pada rakaat terakhir di mana tempat wajibnya, contoh assalamualaikum atau assalamualaikum jazakallah wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang mana bacaan imam adalah bacaan makmum? Contohnya Fatihah. Fatihah adalah bacaan bagi semua orang, sama ada sembahyang seorang, imam ataupun makmum. Kerana hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak jadi sembahyang orang yang tak baca Fatihah. Melainkan makmum yang masbuk, dia mari sembahyang Allahu akbar, tu imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sempat dah tak payah baca, ditanggung oleh imam. Jadi kalau kita jadi makmum, imam baca Fatihah, kita tak terlepas baca Fatihah, wajib juga baca Fatihah. Melainkan mazhab Hanafi rahimahullahu taala, bila imam baca Fatihah, kita tak payah baca lagi. Yang terbaik kita ikut jumhur ulama yang paling ramai, kerana pandangan mengatakan wajib baca Fatihah 13 mazhab dalam Islam. Faham tak? Ini pandangan yang paling kuat. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna sekurang-kurang salam assalamualaikum. Yang sempurna assalamualaikum warahmatullahi. Tu je dua. Nampak? Ada wabarakatuh, salam di luar semayang terbaik. Faham? Jadi dalam semayang yang rukun assalamualaikum. Faham tak? Paling kurang. Bila assalamualaikum boleh keluar dari semayang. Nampak? Sebab semayang kita masuk dengan huruf ra, keluar dengan huruf mim. Faham? Apa ra? Akbar. Allahu akbar. Bila sebut bar, haram makan, haram minum, haram buah, haram lari, haram jalan. Tak boleh dah. Kerana huruf ra bila disebut, dia adalah tahrim, mengharamkan segala yang halal. Tapi kalau belum sebut huruf ra, kita boleh keluar balik daripada semayang. Dan hukum dia haram tak? Makruh saja. Allahu akbar. Makan nasi lah. Kasih. JKK. Haram. Tak haram. Siapa kata? Ulama kata. Kita tak berani. Kita bukan fuqaha. Faham? Kerana belum masuk dalam semayang. Bila dah masuk dalam semayang, haram keluar. Nampak tak? Haram keluar. Melainkan kerana darurah baru boleh keluar. Apa contoh darurah? Kita sebut kepada qaryah masjid. Orang curi duit kita. Curi beg buat lari. Ambil anak kunci motor kereta. Tengah semayang, berhenti semayang, tidak haram. Faham? Ni kita tak tahu. Banyak berlaku kes kecurian. Di tengah sujud rakaat kedua semayang zuhur, ada 2 rakaat lagi.
Nah, pencuri awak lari beg duit. Walaupun sikit 300-400 duit juga, dengan IC dengan apanya susah kau. Nah. Lepas tu katanya nazir masjid, dah makcik masa mana dia ambil makcik? Oh, masa kita sujud rakaat kedua tu lah dia ambil. Oh, jahat sungguh. Faham baik. Dalam semayang, tengah semayang, orang awak lari beg duit, beg boleh berhenti, tidak haram kerana nak kejar pencuri. Sebut dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, Dr. Ahmad Syarbasi, ulama terkenal di Mesir. Nampak? Ingat tu, tengah sujud ada orang ambil beg duit, bangun orang curi, kejar ramai-ramai. Batal tak semayang? Batal, tapi tidak haram. Lepas katok orang curi, takat ikat di pokok, semayang balik semula. Nampak? Tu pendapat yang muktamad. Ni dia curi, badan dah beg aku. Kata semayang. Beg. Pasyak. Dah banyak benda. Nah, baik kejar. Jadi pencuri, kalau masjid Pucung Perdana ni orang mari curi tengah semayang pakat kejar ramai-ramai, insya-Allah tak mari berani dah sini. Dia persatuan pencuri dia akan link dalam Facebook. Pucung Perdana jangan pergi. Pasal dia kejar. Tengah tahiyat dia kejar. Maka bila kita sebut Assalamualaikum, kita telah menyebut sekurang-kurang rukun. Habis dah semayang kita. Walau bagaimanapun sunat tambah warahmatullah. Faham? Jadi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, terbaik. Nampak? Ini sudah terbaik. Soalan seterusnya, di kampung saya perempuan dilarang masuk kubur. Kalau perempuan masuk kubur akan dihalau. Soalan saya, adakah benar perempuan dilarang masuk kubur? Banyak dah bab perempuan ni tapi tak pernah dengar lagi bab ni. Dia kata adakah benar perempuan dilarang masuk ke dalam kubur? Jawabnya benar. Kerana masuk kubur ni untuk orang mati je. Patut soalan dia berbunyi begini, adakah wanita dibenarkan untuk ziarah kubur? Baru betul. Ini masuk kubur. Aku tak mau masuk. Kalau kata orang puang tak. Baik, dengar baik-baik. Tidak berlaku ijma', maknanya tidak ada kesepakatan ulama. Benda ni benda khilafiyah. Masalah perempuan pergi masuk dalam tanah perkuburan untuk ziarah. Faham? Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, iaitulah perempuan dilarang dengan larangan makruh sahaja pergi masuk ziarah dalam tanah perkuburan, bukan masuk dalam lubang kubur. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala cenderung pada pendapat mengatakan harus dengan syarat. Tengok syarat yang pertama, bukan pada hari pengantar mayat. Kalau hari mayat pergi kubur, bid'ah. Apa yang berlaku sekarang di Patah Barat, bid'ah. Kerana waktu mayat perempuan pergi sama. Ini bid'ah khabisah. Sila betulkan balik. Di Patah Timur tak ramai berlaku gitu. Di Patah Barat kita tengok banyak berlaku. Hari atas mayat dia pergi juga. Tak boleh mukhalatah gitu. Nampak? Kenapa perempuan ni tak boleh campur-campur sangat dengan kegiatan seperti itu? Kalau nak pergi, lepas tanam pagi mak, petang dah sunyi, ajak adik kakak. Syarat kedua, ditemani oleh mahram untuk ziarah. Faham? Yang ketiga, menutup aurat. Keempat, tidak mengangkat suara. Kelima, iaitulah tidak duduk lama di kubur. 5 syarat. Bila 5 syarat ni ada, Imam Nawawi kata harus. Bila harus, ustaz kata tak boleh, tak ada masalah. Dia cenderung pandangan lain. Kita kata harus, nak pergi juga pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah mujtahid mazhab dalam susunan galur mujtahid mazhab Syafi'i. Faham? Imam Nawawi.
Bila 1000 orang ustaz kata tak boleh, tapi kita ikut kata Imam Nawawi kata boleh, lebih kuat perkataan Imam Nawawi. Kerana Imam Nawawi rojokkan ulama seluruh dunia. Bukan Haji Nawawi, Imam Nawawi. Haji Nawawi lain, kontraktor hok buat pagar sekolah tu. Seorang perempuan telah mengandung anak luar nikah dan laki-laki ni nak nikah dengan beliau. Setelah kahwin, adakah anak itu boleh beng dengan bapa itu? Jika anak itu perempuan, si bapa boleh ke menjadi wali pada anak itu? Soalan seterusnya, dia orang berzina. Bila berzina, mengandung. Bila mengandung, kahwinlah, tanggungjawab. Lepas tu beranak, nak beng siapa? Seorang laki-laki datang bertanyakan saudara perempuannya yang mengandung beranak anak luar nikah kepada Nabi sallam. Nabi sallam jawab, al-waladu lil firashi. Anak beng mak dia. Faham? Anak beng mak dia. Kerana bila dia kahwin, perempuan telah pun perut besar orang panggil, telah pregnant. Tapi kalau dia berzina saja, belum tahu mengandung atau tidak, ada orang pergi kahwin dengan dia, maka kalau anak itu lahir tak sampai 6 bulan, maka bin mak. Kalau anak itu lahir 6 bulan ke atas dari tarikh nikah, bin suami. Faham tak ya? Itu masalah berzina yang belum sahih mengandung. Kalau ada perut, ada anak dah dalam perut, anak itu bin mak dia. Faham lagi? Baiklah. Dah bila besar kaki anak tu perempuan, ayah zina ni boleh jadi wali tak? Tak boleh jadi wali. Toki pun tak boleh. Wali hakim, pihak kerajaan negeri telah sediakan. Nak pergi pejabat qadi, buat laporan anak ni pengantin perempuan, anak tak sah taraf. Dia orang akan bagi wali yang dilantik oleh sultan. Soalan seterusnya, apa hukum wanita qaryah mengajar di agama dalam masjid, dalam TV? Jawabnya, dalam TV, dalam surat khabar, dalam apa? Al-mar'atu aurah. Perempuan itu kebanyakan jasad dia adalah aurah. Nampak? Jadi nak muncul dalam TV ke dalam apa, tutup aurat basic dulu. Ni kadang-kadang kata hak joget pagi tadi tak tutup aurat tu munasabah lah. Pasal bodoh tu. Ni ustazah tak tutup aurat dengan sempurna, kaki pun tak pakai stocking keluar dalam TV, tak domel lah gitu. Pasal kita ustazah. Dulu mula-mula keluar TV kening tebal, ni halus macam berwatu. Dulu keluar TV pipi dulu hitam gitu je, original nature. Faham? Ni ada blusher pula, sini ada merah-merah pula, pasal laku dah keluar TV. Ini contoh yang tidak baik. Faham? Jangan jadi contoh yang tidak baik. Nak keluar TV, keluar apa, jangan sampai make up berlebih-lebihan. Cerita sikit batasan aurat antara kita dengan kakak ipar kita kalau duduk serumah dengan keluarga abang kita. Tu je saya nak tanya. Thank you. Baik, kita kahwin dengan isteri kita. Memang ada. Isteri kita tu perempuan. Memang ada perempuan. Baik. Isteri kita dia ada kakak. Kakak lah. Kakak perempuan lah, kakak ipar. Kakak ipar kita ni mahram tak dengan kita? Bukan mahram, ajnabiyah. Nampak? Kita boleh kahwin dengan kakak ipar bila kita bercerai dengan adik dia, bini kita. Tapi dia duduk serumah dengan kita. Baik, kalau duduk serumah, kalau tidak duduk serumah, ajnabiyah ini seluruh tubuh melainkan muka dan 2 pergelangan tangan. Tetapi bila duduk serumah dengan adik ipar atau kakak ipar,
Ulama-ulama fiqh memaafkan lagi aurat. Mana? Selain pada boleh buka muka dan boleh buka dua tangan macam biasa, boleh selok lengan. Dia panggil aurah waktu bekerja. Bapa selok lengan? Nak basuh pinggang dapur. Takkan basuh pinggang nak pakai ceking sini juga apa? Abang ipar ada berjeruk habis basuh. Maka Islam dinu yusrun, agama yang memberi keringanan. Nampak? Al-musyaqqatu tajlibu taysir. Dilonggarkan sedikit hukum untuk tidak membebankan umat. Faham? Dia panggil boleh nampak lengan. Kemudian boleh nampak kaki siapa buku lali. Pasal nak masuk bilik air takkan nak pakai stocking. Nak basuh pakai stocking. Nampak masa rebang stocking kat ni. Itu aurat dia. Kepala tak boleh buka juga. Itu Islam. Tapi learning enggak, Allah Taala kata di rumah. Luar rumah kain melah. Apa mula ada nampak peha. Tak puang ni pakai seluar ni nampak luar belakang. Ni tengok belakang nampak. Tengok. Tengok. Tak boleh nampak budak-budak puang seluar ketat. Seluar ketat tak ada sini. Tak buat dia tengok. Belakang tak pernah nampak lagi. Tak apalah. Boleh dah tu. Bolehnya pakai seluar ketat gitu. Sebab apa dia pakai seluar ketat, baju ketat apa semua? Pasal mak bapak dia tak reti bahasa. Faham? Orang Pangang, mak bapak dia. Kan Nabi kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Faham tak? Kamu ibu dan bapa ada anak dan kamu akan ditanya daripada anak-anak kamu. Hei Haji Abdul Rahman, kenapa kamu biarkan anak perempuan kamu yang berumur 16 tahun memakai seluar ketat pergi ke Sogo? Sudah kerja dah. Balik awal kita. Nampak? Batu kita kena jaga. Faham? Kita dia penjaga dia kan? Bukan sunat, haram. Macam mana orang lain ni? Pelik-pelik sungguh. Bini pakai baju ketat sampai kita tengok nitik dia. Padahal kita ada bini tu. Pasal orang lelaki bila tengok orang puang, tak usah kata pakai ketat, pakai longgar pun dia mari kan. Faham tak? Dia mesti ada mari. Ni pakai ketat, baju sampai ketat ni. Perut sampai ketat, punggung ketat. Kita imam longgar. Faham tak? Masalah. Jadi rosak. Mak-mak motor semua tengok hebat-hebat dalam TV, dalam apa, penyanyi lagi, filem lagi, majalah lagi, semua ketat-ketat belaka, aurat-aurat belaka, maka nafsu nampak bertambah dia. Bila bertambah dia, berzina kata kita. Dari nak berzina dengan penyanyi, cari hak dalam lokang. Dari nak berzina dengan arti pujaan, memang tak boleh. Cari kawan-kawan, geprank apa semua, berzina. Betul tak? Ini masalah. Kerajaan pun jahat, rakyat pun jahat juga. Rakyat jahat mana? Mak bapak dah ajar anak duk main pergi ke Mekah duk main pergi semayang aja, duk sibuk sembelih lembu anak dah jaga dengan pakaian Islam. Asal sikit nak pergi Mekah, asal sikit nak pergi Mekah. Anak mu tu pakai seluar ketat mu pergi buat Mekah. Buat benda. Betulkan anak mu dulu biar pakai, biar betul mengikut syariat Islam, baru pergi haji. Ni boleh pergi haji lambaik Allahumma lambaik. Nangis. Menangis saya nampak kat apa. Nangis kepala otak mu. Anak mu dah tutup aurat tau. Biar faham baik. Betul tak? Anak dah tutup aurat, pakai kain sikit pula nampak pusat, nampak punggung. Orang lelaki ikut nak ambil ringgit bagi situ, nak pergi sini boleh mari aku. Macam anak kambing, mu nak pergi Mekah. Tak usah pelekong lah tu. Bina, ambil batu baling kepala mu sendiri. Soalan seterusnya. Ada seorang alim dia kata lepas solat kenapa kita berzikir? Allahumma antas salam. Dan seterusnya katanya semua itu hanyalah kitab-kitab Melayu lama. Soalnya kenapa kita tak boleh sebut zikir yang Rasulullah ajar? Ni masalah cari balah belaka ni. Jangan ikut ustaz, jangan ikut tok guru.
ikut ulama-ulama yang muktabar, tapi kita tak sempat dengan Imam Nawawi, kita tak sempat dengan Imam Syafi'i, kita tak sempat dengan Imam Hanafi Hanbali, maka kita berharap kepada ustaz-ustaz yang datang ziarah ke masjid-masjid kita untuk jujur menyampaikan pandangan-pandangan ulama kepada kita, kerana kita tak pandai nak cebok daripada kitab-kitab ulama. Faham? Tapi oleh kerana setengah pada ustaz-ustaz tidak jujur, mereka beri pandangan kepada otak mereka sendiri, akhirnya masyarakat menjadi susah, masyarakat menjadi pincang. Oh ni tak boleh berzikir pula, oh ni tak boleh pula. Hak manusia betul ni, pening kepala habis. Tak, kita tak pening kepala dah. Tak, habis jadi pening. Sebab tu janganlah kita ikut pandangan-pandangan peribadi ustaz tak tahu. Dia benda ni siap belaka dah. Dalam kitab yang muktabar, kitab-kitab hadis, bahawasanya Nabi SAW berzikir selepas daripada semayang. Allahumma antas salam disebut dalam hadis jelas dalam kitab Azkar An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi ambil lafaz zikir itu daripada hadis, letak dalam kitab beliau. Kitab zikir lepas mayang yang paling muktabar di atas planet bumi namanya kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hak lain tak usah cakap banyak. Dalam kitab tu kata sunat kita membaca Allahumma antas salam. Maka mari ustaz ni, kita kira ustaz ini jahil pada hukum syarak, dia lebih, manakah dia lebih pandai, dia atau Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Faham? Gitu sudah. Ini banyak sangat. Kita tengok sekarang baca Quran pun orang marah, nak baca kunut subuh pun tak betul, jadi masyarakat habis jadi pening. Dah mana betul ni? Ustaz mana betul ni? Ustaz ni kata tak boleh baca kunut, ustaz ni boleh pula. Ustaz ni tak boleh kata sadaqallahu azim, ustaz ni kata boleh pula. Yang duk kata tak boleh tu, tak boleh kunut, tak boleh tahlil, tak boleh sayyidina, tak boleh usolli, semua ni cuba kita tengok di mana mereka cenderung. Ingat kisah 40 orang penyambut, bukan 40 orang ulama. Ingat tak? 40 orang ulama muda. Faham? Yang sebenarnya bukan 40, 7 orang. Kita kenal seko demi seko. Bapa kata gitu? Pasal dia biadab dengan ulama-ulama. Faham? Kita kenal kepribadian dia, siapa dia, individu mana, belajar di mana. Ustaz-ustaz dia komplain masih dia belajar, kurang hajar dah, masih dia jadi pelajar. Kurang hajar dah dengan guru-guru agama. Faham? Akhirnya masuk satu pertubuhan yang ulama kata pertubuhan itu sesat daripada Islam. Betul tak? Bila mu telah menyertai satu pertubuhan yang sesat daripada Islam, usah bicara tentang sunnah, perkataanmu tidak dipakai lagi. Betul tak? Habis cerita. Pendek. Tuhan suri akal, suruh berfikir. Cakap apa lagi masalah sunat? Mu telah masuk satu pertubuhan sekular yang haram di sisi syarak. Tak? Guna akal, tak? Jangan bodoh sangat kita. Soalan seterusnya, betul ke ustaz beristeri dua? Apa benda pula? Tolong bagi tip nak berlaku adil tak ada isteri. Bagaimana Nabi SAW kekal hubungan yang baik dengan isteri baginda. Jangan baginda terisi sama sibuk dalam perjuangan. Mana tahu ikut-ikut lepas ini saya diberi peluang untuk beristeri dua. Boleh tahan orang sini. Rasulullah, dasar kita banding dengan kita. Apa jua pun lakatkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semua aspek, zahir batin, semua dia yang terbaik. Jadi keadilan dua ada. Yang pertama hati, yang kedua zahir. Yang wajib ialah zahir saja. Hati tidak wajib adil. Faham? Apa contoh? Kita ada 3 orang anak, 4 orang anak atau 2 orang anak. Adakah hati kita sama sayang kepada ketiga-tiga? Sama tak hati dia? Tak sama, mesti ada lebih, ada kurang. Maka hati tidak akan disoal di akhirat. Nampak? Yang akan disoal, yang wajib adil,
zahir. Isteri pertama kita bagi duit, isteri kedua bagi duit. Isteri pertama pun kita bagi rumah sewa, ni rumah sewa. Isteri pertama naik kereta, isteri kedua naik kereta. Itu dipanggil adil. Tapi sayang salah seorang, tidak mengapa. Nampak? Hukumnya tidak dikira zalim. Sebab hati kita tak boleh nak sama. Tak usah kata isteri, baju kita pakai satu almari tu, ada tak 10 helai baju kita? Ada tak? Dalam 10 helai tu adakah sama sayang belaka? Saya jawab, sama tak? Tak sama tak. Ada baju yang kita lebih sikit sayang. Pas kering sikit-sikit ambil dah pakai. Faham tak? Apatah lagi isteri. Contoh, nak, Haji, isteri berapa? Seorang buat ni seorang Mari tadi pakai kasut ke pakai selipar? Selipar. Sebelah ke dua belah? Dua, sepasang lah. Kalau kita pakai sebelah saja mari masjid, sedap berjalan. Goyang-goyang maka kena beristeri dua lah, baru tidak Mu ni orang lelaki kalau cerita bini dua suka selalu. Jadi cerah mata tau. Kalau sifat 20 mengatur macam nak mampu. Tak ada masalah. Kita baik dengan isteri kita, nafkah cukup belaka, nak, dia tak akan marah kita nak kahwin ramai pun. Ni masalahnya duit gaji dia kita sapu. Tak. Nah, kita suruh dia kerja turun pagi balik petang, teruk dia, lepas tu nak kahwin dua pula, banyak cantik. Nak kahwin dua, isteri pertama dia tak payah buat kerja. Ni duduk saja rumah, nak benda, nak gelang beli gelang, nak subang beli subang, nak baju potong, nak naik kereta beli kereta, nak makan dia tom yam, char kway teow. Kerja tak payah, duduk rumah goyang kaki, tunggu kita balik bagi servis. Barulah kita kahwin seorang lagi, tak menjejaskan dia. Faham? Ni suruh dia kerja pejabat, duit kita, duit dia kita ambil, nak bayar rotek, nak beli susu anak, nak kahwin dua, berat nanamu. Tengok diri kita dulu, biar dia senang. Bang, duit 1,000 bagi 2,000, boleh kahwin dua. Mama pinjam duit 500 bagi 1,000, nak 600 bagi 1,200, always bagi satu kali ganda ke dia. Faham? Baru dia sayang kita. Sebab bila kita bagi duit dia semua, sayang dia. Rupa dia nak, bukan dia nak kita, dia nak duit. Sungguh. Ada tak bini merajuk? Bini merajuk. Merajuk kan? Kita kata janganlah, cukuplah merajuk. Tak mau. Alah, jadilah merajuk. Jadilah tak baik ni merajuk. Nabi kata gini-gini hadi tak baik merajuk. Maaflah abang, tak mau. 2 hari 2 malam. Nasi pun tak masak, air pun tak buat. Tak payah kalau dia merajuk gitu. Pergi di bank, draw 5,000. Ikat dengan getah. Yang ni hak merajuk ni, air hadiah 5,000. Apa? Ada orang buat. Dia molek selalu dia. Nampak? Jadi kita kena molek dulu, baik dulu apa semua. Kita kahwin seorang lagi, tidak marah. Pasal apa? Dia cukup happy dengan kita. Yang sebenar orang perempuan, kalau dia benarkan madu dia, isteri suami dia kahwin seorang lagi, dia tengok suami dia cukup mampu, memang dia tak marah lagi dah. Ni dia marah sebab kita tak mampu. Kita tak mampu, dia kenal kita. Abang nak kahwin seorang lagi, layang saya tak mampu dah. 2 minit bang. Seorang laki-laki melihat perempuan ajnabiah dengan begitu lama. Di samping itu dia ucap subhanallah, sehingga hilang perempuan itu daripada penglihatannya. Lelaki itu berkata bahawa dia puji Allah kerana telah menciptakan kecantikan yang ada pada perempuan itu. Apakah hukum zikirnya masih melihat perempuan itu? Ni lagi pelik. Macam-macam dah. Orang puan lawa lalu lah. Comel ke, tak tutup aurat ke, ketak baju ke, menggiurkan ke, atau menjolok mata ke. Laki-laki ni kata subhanallah.
Dia tasbih tengok perempuan. Daripada ujung jalan sampai ke ujung lokang. Tak kelik takut. Nampak? Orang kata, hei, haram mu tengok perempuan gini ya, teruk mu ni. Kita tak haram. Saya memuji Allah. Sebab Allah jadikan dia cantik. Saya tengok, saya tasbih pada Allah. Ni ajaran sesat. Garanti, cok, mohon. Dia ajaran sesat. Jangan kita nak dalil, nak beralasan nikmat Tuhan jadi. Banyak berlaku sekarang. Perempuan-perempuan bernyanyi atas petang atau apa show dekat lawn, dekat bar, dekat disco. Bila orang kata haram, dia kata apa pula haram? Suara kita nikmat Tuhan bagi. Apa salahnya kita gunakan nikmat kita untuk hiburkan orang lain? Pula dah. Nah, kalau gitu semua nikmat tak ada apa-apa. Boleh berzina. Berzina, bawa orang puan masuk dalam hotel, mari jais. Bukan mak jais. Nampak? Tok. Buka pintu. Tengok telanjang bogel, tengok puan tengah berzina. Awak akan ditahan bicara, didenda kerana telah berzina. Bos, nikmat. Kenapa? Boleh lepas? Tak boleh. Faham? Jangan nak beri alasan nikmat Allah mu nak tengok orang puan gitu. Ini perdaya syaitan. Soalan seterusnya. Saya takbir dengan imam pada rakaat pertama solat jemaah, tapi tak sempat habis Fatihah, imam rokok. Perlukah saya habiskan Fatihah atau terus rokok bersama imam? Baik. Dia lepas pada imam Allahu Akbar, dia pun takbir Allahu Akbar. Maknanya dia muwafiq. Bila muwafiq, tu imam rokok, dia belum habis Fatihah, wajib habiskan Fatihah. Selesaikan Fatihah, baru rokok kejar imam untuk dapat bersama imam. Soalan seterusnya. Bagaimana nak terangkan kepada kawan bukan Islam kenapa haram makan khinzir? Kenapa haram makan khinzir? Kajian daripada seorang profesor di negeri China. China ni makan khinzir lah. Bukan China sini pucung, China betul, Beijing. Profesor ni agama Confucius, bukan Islam lah. Dan orang Cina betul. Dia kata memang betul lah kajian ulama Islam bahawasanya ada sejenis bakteria yang berbahaya ada dalam daging babi yang tidak akan mati pada kadar tahap dipanaskan sampai 2000 Celsius. Nampak? Sampai gitu tak mati gi kumang. Jadi penyakit ini berbahaya. Satu lagi sifat ikut sifat babi, iaitulah tidak mengapa bertukar-tukar pasangan. Dia anjing lain, anjing datang tina kalau dia couple, dia setia. Kalau tina ni main dekat datang lain, dia kocok. Babi tau, dia couple dengan babi tina, pas couple dengan ni, babi tina ni naik datang lain pula. Babi boyfriend lama boleh senyum. Boleh senyum. Tu babi. Jadi jenis makan babi ni macam orang Kristian, dia tak ada masalah. Pasangan dia bertukar pasangan dan sebagainya. Bahkan sampai kalau sekarang berlaku di Sweden, di Belanda, isteri kita kalau siapa suka boleh datang tidur dengan isteri kita. Sebab isteri kita telah suka. Ni makan babi. Rupanya orang Belanda dan Sweden dia suka sangat hamburger. Nampak? Makan hamburger jenis daging ham, daging babi letak dalam burger. Jadi perangai tak marah bila anak perempuan buat balik boyfriend berzina dalam rumah dia sendiri. Ini penyakit. Soalan seterusnya. Apakah kedudukan ibu dan ayah Nabi SAW? Akhir ini ramai yang kata kedua-duanya masuk neraka. Jawabnya, adakah disebutkan dengan jelas? Tak ada sebut sebarang nas dengan jelas. Bila tak ada sebut dengan jelas, wallahu a'lamu, Allah lebih mengetahui, serahkan pada Allah. Fa amruhu ila Allah. Tak usah sibuk-sibuk. Dan kita yakin innallaha la yazlimu nafsan syai'a. Sesungguhnya Allah Taala la yazlimu syai'a. Allah sedikit pun tidak melakukan kezaliman. Faham? Pegang gitu sudah. Tak usah duduk susah sibuk toki Nabi, bapak Nabi, amak Nabi. Serah pada Allah. Bolehkah semayang pakai stoking dan seluar labuh yang menutup buku Nabi? Buat ni pula ni.
Semayang pakai stocking. Laki-laki kot. Kalau perempuan tak ada masalah. Jawabnya boleh semayang pakai stocking. Pakai kasut pun boleh. Tak ada masalah. Kita ada 7 anggota masa sujud. 2 kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan dan 1 dahi. 6 anggota kaki, lutut dan tapak tangan boleh tertutup. Faham tak? Yang tak boleh bertutup dahi saja. Faham? Jadi kalau tapak tangan kita pakai sarung tangan boleh sujud. Tak ada masalah. Kerana tak wajib terbuka. Tak usah kata doktor hok nipis sarung tangan welding. Tok Imam. Tak ada masalah. Lepas ambil uduk kita pakai kasut jungle boot atau kasut buat kerja red wing, buat kerja offshore, tak ada masalah asal suci. Faham? Yang tak boleh tertutup dahi. Dia sujud serban dia jenis atas dahi. Ada orang tidak pandai kilas serban baru balik Mekah. Kawan dia kata balik Mekah kena pakai serban. Gitu dia pun kilas serban. Dia tak pandai kilas pakai lilit gitu. Atas dahi serban. Dia pun sujud lapik serban atas dahi. Tidak sah semayang dia. Faham? Ataupun dia pakai kopiah dia sengit atas ni. Tutup dengan piah. Tak sah juga. Atau ekor serban dia masih nak sujud. Jatuh depan. Disujud atas ekor serban. Tak sah juga. Atau disujud atas lengan baju dia sendiri. Tidak sah juga. Lengan baju sebelah. Tak ada masalah. Dia tak pakai. Atau sokok dia, sokok jenis sokok tinggi JKK tu, saiz besar sikit, bila pakai masuk duduk atas mata. Dia sujud dosa juga. Apa hukum pakai cincin suasa? Baik, semayang labuh pada buku lali dengan molek. Pandangan yang muktamad jumhur ulama tidak haram pakai pakaian labuh dari buku lali, makruh saja. Faham? Ada kata haram tapi bukan ramai di kalangan ulama. Kita ambil yang paling ramai. Makruh dengan molek siapa balah dah lali. Jangan balah, ni bukan benda mungkar. Benda mungkar, man ra'a minkum munkara, iaitu benda yang haram dengan ijma'. Faham? Berzina, minum arak, berjudi, tidak melaksanakan hudud. Zina tu hudud. Tu ijma'. Rasuah. Faham? Tu ijma'. Baru kita cegah kemungkaran. Adapun labuhkan pakaian dari buku lali bukan ijma', benda mungkar. Bila bukan ijma', benda mungkar, tak boleh kita nak larang orang. Tak boleh. Kerana dia ada khilafiyah. Pandangan muktamad makruh bukan haram. Melainkan niat menyombongkan diri. Kerana asal hadis ini ialah ketua-ketua Quraisy yang baju labuh dan menyombongkan diri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Dah kalau kita kat buku lali harus. Dah kat sikit pada buku lali sunat. Dah sunnah kat keting, sunnah Nabi. Ingat bila kita pakai ikut sunnah kat keting, kita tengok orang pakai jubah labuh, jangan marah. Kita dapat pahala sunnah, kita pergi marah orang pula, hilang pahala kita. Faham? Dah dia tak dapat pahala sunnah, kita dapat, alhamdulillah dapat ke kita. Sebab labuh buku lali bukan mungkar. Faham tak? Kemudian pula pakai cincin suasa. Daripada yang kita mengaji, daripada fatwa-fatwa ulama-ulama, tidak ada seorang pun mengatakan harus pakai cincin suasa. Malam ini fatwa kita sampaikan. Di antaranya fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati dan Anak Ci Surga. Faham? Dia berkata haram pakai cincin suasa. Di antaranya almarhum Syekh Said Alwi Al-Haddad, bekas mufti negeri Johor tahun 1955. Asal ulama Aceh, kerajaan Johor minta jadi mufti. Faham? Dia kata dalam fatwa dia haram masalah cincin suasa. Dalam kitab Pelita Penuntut haram cincin suasa. Dalam kitab Syarah Muslim haram cincin perak atau lainnya campur dengan emas. Walhasilnya kalau ada pula ulama besar yang mengatakan harus, dia akan menjadi khilafiyah. Sekarang ni tak ada lagi. Yang ada ustaz dia kata harus, ulama besar mengatakan haram. Jadi kita mengajar seluruh Semenanjung dengan jawapan haram, haram, haram. Jadi beri pakar pada isteri kita atau anak-anak perempuan kita. Kita pakai hak Rasulullah. Cincin dia cincin perak terbaik.
Faham? Tapi kita kaya lah. Kaya tak ada masalah. Bubuh permata mahal. 15,000. Permata tidak haram bagi orang laki-laki. Soalan seterusnya. Kita ada 7 minit lagi. Bolehkah kita ambil masa yang panjang untuk berwirid lepas mayang semasa waktu bekerja? Jawabnya, bila bekerja, dia lepas mayang dia nak wirid panjang daripada Zuhur sampai Asar. Harus hukumnya jika syarikat itu datuk dia yang punya. Faham lah tak? Jadi kalau orang lain yang punya, tak boleh dah buat gitu. Wirid sikit-sikit sudah dah, kerana kita kerja dengan orang. Orang bayar gaji kita. Jadi faham-faham. Kalau kita nak faham gini, kalau kita jadi tuang punya company, pada yang pekerja kita wirid panjang semua, benda perasaan kita. Kita tak suka juga tak? Maka orang lain pun sama dengan kita. Jangan hipokrit. Soalan seterusnya. Ustaz selalu tanya orang nikah berapa kali? Dah ustaz berapa kali? Ni cari balah belaka. Tak kira lah berapa kali pun, lebih banyak lebih baik. Orang perempuan dia komplain dalam email dia tu, ustaz ni kalau ngajar selalu sangat selit suruh kahwin ramah. Terusah kata gitu, nanti suami saya nak kahwin ramah, dia kata. Dia orang perempuan tak puas hati. Tengok atas dia ada hitam, dia tak puas hati. Nampak? Dia tak puas hati ke kita? Ni orang lain okey, dia kata ustaz, bab poligami ni kita tak suka ustaz. Kita jawab, memang benar semua laki-laki suka berpoligami, betul tak? Suka tak dia? Suka? Suka tak? Suka belaka. Siapa tak suka sini? Kalau tak suka mati pucuk. Nampak? Fitrah laki-laki dia memang suka. Nampak? Untuk kahwin lebih pada seorang. Apatah lagi jika dia memang dibenarkan oleh syarak. Tak? Tuan Nazir kita suka tak? Suka tak? Masuk Siti ni. Suka tak? Suka tak? Tak suka? Tak suka? Ke isteri ada mari? Gitulah, tak apalah. Kira suka lah tu, cuma tak berani nak jawab. Kalau tak suka memang kita mati bucuk, dia kata. Tapi cara dia beri penerangan awal tadi bukan mati bucuk, memang back campur. Orang puan dengan molek dalam CD ke sekarang, memang orang laki-laki nak kahwin 2 belaka, nak kahwin 3. Itu fitrah laki-laki. Betul tak? Hak serban besar, serban kecil, sokok tinggi, sokok rendah, kita lelaki. Tak? Memang begitu. Tapi jangan bimbang, bila kita suruh pun memang suami-suami perempuan semua tak akan berani. Faham? Dalilnya, ketua polis negara seorang je bini, guru silat seorang bini, guru taekwondo, aikido, karate do, kewang ni patah seorang gak bini. Kerana mereka hanya berani di luar saja. Bila balik di rumah mereka menjadi hamster. Faham tak? Betul tak? Itu saja jawapan. Jadi orang puan, yakinlah suami awak memang nak berkahwin, tapi mereka tidak ada keberanian. Soalan terakhir, insya-Allah kita akan sambung balik soalan-soalan yang belum terjawab 2 bulan daripada sekarang. Saya nak tahu puasa 6 dan puasa ganti boleh buat sekali tak? Kalau boleh niat guana ke? Baik. Jumhur ulama mengatakan hendaklah dikerjakan puasa Syawal dan puasa ganti asing-asing. Dengar molek ah, asing-asing. Inilah yang paling afdal. Walau bagaimanapun disebut dalam kitab Tuhfah Ibn Hajar, Nihayah Syekh Ramli dan Hasyiah Nihayah Ali Syuhra Malisi, setengah fuqaha mengatakan boleh juga disatukan puasa ganti dengan niat Syawal. Nampak? Jadi jumhur ulama kata buat suku-suku, sebahagian kecil mengatakan boleh buat sekaligus. Faham tak? Bila ada khilaf, hak mana kita nak ikut terpulang kepada kita. Nampak? Jangan nak balak. Kita rasa nak ambil yang afdal,
buat asing-asing. Berasa nak buat sekaligus, ikut kataan kau yang sedikit di kalangan ulama. Dan niat lagu mana? Contoh niat, aku berniat melakukan puasa qada Ramadan esok hari serta puasa sunat Syawal kerana Allah Taala. InsyaAllah kita akan sambung balik 2 bulan daripada sekarang. Yang betul daripada Allah, yang salah semua daripada diri saya sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada pihak masjid yang sudi membenarkan kita berkuliah pada malam ini. Panjang umur kita berjumpa lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'na syakkin wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, majlis ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. قبل المتاب عرفتك مذاق قلبي الصعاب عرفتك في كل شيء مدى وفي